Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin. Qala rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah urusan kerjaku, wahlul 'uqdatam min lisani, bukakanlah ikatan pada lidahku, yafqahu qawli, fasihkanlah perkataanku. Alhamdulillah, apa khabar saudara penonton sekalian? Terima kasih kerana terus menerus menonton kami di Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Di mana jua anda berada, di timur, selatan, barat, utara, Sabah, Sarawak, rakan-rakan kami di Republik Singapura, Brunei Darussalam, terima kasih kerana sudi menonton kami di Forum Perdana Ehwal Islam. Saudara penonton yang dihormati sekalian, tahukah anda Forum Perdana Ehwal Islam ini mula bersiaran pada tahun 1978 yang dahulunya dikenali sebagai rancangan Sinar Islam. Pada tahun 1987, rancangan ini ditukar nama sebagai Ehwal Islam. Bermula 1994, rancangan ini dijenamakan sebagai Forum Perdana Ehwal Islam sehingga ke hari ini. Dahulunya di sinilah, di studio Angkasa Puri inilah kami bersiaran. Seumpama sebuah telaga, masyarakat datang ke studio untuk menimba ilmu daripada telaga tersebut. Namun hari ini Forum Perdana Ehwal Islam seumpama hujan yang turun di seluruh pelosok negara, memberi rahmat dan ilmu kepada seluruh masyarakat Malaysia. Dan hari ini kami kembali semula ke rumah kami di Auditorium Perdana Angkasa Puri untuk bersiaran secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam. Apa khabar warga Angkasa Puri sekalian? Alhamdulillah. Dan dengan suara begitu semangat ceria, tentulah sekali kami ucapkan terima kasih kepada penganjur kami RTM dan JAKIM, dan tentu sekali kami pada hari ini bersiaran bersempena dengan Hari RTM ke-68. Sudah 68 tahun RTM berbakti kepada masyarakat. Kita berikan tepukan gemuruh kepada seluruh warga RTM, insya-Allah. Dan kita turut mengalu-alukan kedatangan yang berbahagia Datuk Cik Azmi bin Cik Harun, Timbalan Ketua 2 Kementerian Komunikasi dan Multimedia, dan turut hadir yang berbahagia Datuk Nurhayati binti Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia. Terima kasih yang berbahagia Datuk kerana sudi hadir ke Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Saudara penonton sekalian, malam ini kita nak berbicara satu tajuk tentang media, dan tajuk yang kita pilih pada malam ini adalah dakwah media. Untuk memperkatakan tajuk yang begitu hebat pada malam ini, kita telah menampilkan dua tokoh agamawan yang sudah tidak asing lagi di negara kita. Bukan makhluk asing, tetapi mereka yang sudah tidak asing lagi dalam berdakwah kepada seluruh rakyat Malaysia. Kalau saya tidak perkenal pun, seluruh rakyat Malaysia sudah pasti mengenalinya. Tetapi sudah menjadi protokol dan adab sopan seorang moderator untuk memperkenalkan kedua-dua panel kita pada malam ini. Di sebelah kiri saya yang hampir saya pada hari ini, iaitu yang berbahagia Ustaz Ahmad Syukri bin Yusof, merupakan seorang pendakwah dan juga pengarah urusan Fitrah Power Resources. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Nampak ceria malam ni Ustaz. Alhamdulillah. Dan di sebelah yang berbahagia Ustaz Syukri, iaitu Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati binti Said Ismail, merupakan pensyarah di Akademi Islam Universiti Malaya. Apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan daripada rumah hujan hari ini sampai ke RTM? Ya, Alhamdulillah selamat sampai. Selamat. Tak hilang radar Doktor? Alhamdulillah ada. Baik. Jumpa juga. Baik. Saudara penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita sebut tentang dakwah, satu perkara yang diwarisi tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada tahun ke tahun dan sampai ke era media menyemarakkan lagi usaha dakwah tersebut. Saya nak mulakan rentak perbincangan kita pada malam ni dengan saya nak susul soalan pertama kepada Ustaz Ahmad Syukri. Kalau kita tengok kepada sejarah RTM sendiri, tempat kita bersiaran pada malam ni, RTM lahir pada tahun 1946 dan hari ini kita sambut adalah hari yang ataupun tahun ke-68 ulang tahun RTM. Bermula dahulunya TV-nya hitam putih. Ustaz sempat ke Ustaz zaman tu? Sempat ya. Kemudian masuk tahun 1978 dia ada warnanya. Kemudian hari ini dengan digital dan sebagainya. Mungkin sebagai mukaddimah forum kita, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit bagaimana Ustaz melihat prestasi RTM dalam menyiarkan ataupun menerbitkan program-program agama mendidik masyarakat khususnya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Saudara Hariri sebagai moderator kita pada malam ini, rakan panelis Dr. Sharifah Hayati, muslimin muslimat, saudara penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berbicara tentang program agama ataupun kita berbicara tentang program-program yang menimbulkan kesedaran kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, satu hakikat dan satu fakta yang kita tak boleh lari bahawa RTM selama puluhan tahun sudah menyumbang mengikut kemampuan yang ada untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Bila kita sebut kesedaran, kesedaran maknanya ialah memberi kesedaran dan juga ingatan kepada masyarakat supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita bayangkan, pada tahun 90-an umpamanya, Forum Perdana Ehwal Islam ini kali pertama dibuat di luar, fakta dan hakikatnya ialah dibuat di Dataran Merdeka. Cuba kita bayangkan, dalam suasana masyarakat yang hauskan ilmu, kemudian rakaman itu dibawa ke TV1 untuk dilihat dan ditonton oleh masyarakat seluruh Malaysia. Dan rating ketika itu hampir 2 juta penonton. Itu nak membayangkan kepada kita bahawa masyarakat dahagakan ilmu, dahagakan kesedaran, dan RTM dengan peranannya itu telah berusaha untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Dan kalau kita masih ingat generasi saya yang umur 40-an ni, 45 tahun, masih ingat bahawa ketika TV hitam putih lagi, kami kalau di kampung itu hanya ada satu peti televisyen saja. Dan saya sanggup duduk di atas jalan raya sebab kereta tak ada kampung. Duduk atas jalan raya untuk menonton TV ketika itu mengikuti rancangan-rancangan yang bermanfaat. Itulah yang saya katakan bahawa program yang dibuat, yang dipancarkan oleh RTM sebenarnya adalah satu usaha untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Dan kita tidak nafikan bahawa banyak perkara yang boleh diperbaiki. Macam manusia juga, macam kita tak sempurna, RTM pun dia tak sempurna, ada kekurangan, tetapi boleh diperbaiki, boleh dipertingkatkan untuk memberi kesedaran kepada orang. Sebab itu kita lihat dakwah, ad-da'watu ilallah, menyampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan cara yang berbeza. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila solihan. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa siapakah yang mempunyai ucapan yang paling baik selain daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan amal yang soleh. Maknanya menyeru manusia, ajak manusia supaya manusia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara kalau saya beritahu kepada orang umur 40 ke atas lah, kalau beritahu kepada orang 15 tahun ke bawah mungkin dia tak tahu. Kalau kita ingat seorang tokoh Tan Sri Hasan Al-Azhari sebagai contoh, kita masih ingat dalam tahun 70-an beliau mempunyai rancangan namanya Muqaddam. Dia siar selama 8 tahun dan menjadi satu fenomena ketika itu. Bila Ustaz Hasan Al-Azhari ketika itu keluar di TV, menimbulkan minat kepada Al-Quranul Karim. Dan sebelum itu di Radio Melaya dalam tahun 60-an beliau sudah bersiaran di Radio Melaya ketika itu untuk mengajak masyarakat supaya belajar Al-Quran, belajar tajwid, cinta kepada Al-Quran. Jadi pengurusi kalau kita lihat di situ, itu sudah memberi satu isyarat kepada kita. Sebenarnya RTM dari sudut peranannya, usahanya jelas sekali mengajak masyarakat dalam program agamanya supaya kembali kepada Allah, cinta kepada Allah dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Ustaz bahawa dahulunya bagaimana kita semarakkan program-program agama, macam Ustaz sebut tadi Tan Sri Hasan Al-Azhari mengajar Muqaddam yang dahulunya mengajar di masjid-masjid, tapi kita keluarkan, kita terbitkan dan dapat sambutan begitu ramai. Baik, saya nak susul soalan kepada Dr. Sharifah. Mungkin sebelum saya sambung soalan saya, apa rancangan kegemaran Dr. Sharifah dalam RTM lah, agak-agaknya lah?
Itu payah juga nak sebut tu ya. Kerana Ada saya tak dalamnya Forum Perdana Ehwal Islam? Bolehlah juga kita masukkan di situ Forum Perdana, kerana saya sendiri pun jarang menonton, tapi sebab terlibat dengan forum ini jadi rapatlah dengan forum gitu kan. Subhanallah, Alhamdulillah. Baik, atas jawapan itu saya nak pergi. Kadang-kadang ada satu dakwaan mengatakan bahawa media ni bukan sekadar memberi ilmu dan juga menyampaikan maklumat dan info, tetapi begitu juga media ini juga adalah satu tempat di mana taman-taman ilmu dapat dikutip oleh masyarakat. Namun ada juga suara-suara sinis mengatakan bahawa program-program agama ni layak duduk di masjid-masjid dan surau-surau, dan program agama tak boleh jual di dalam media. Betul ke doktor? Terima kasih, soalan bagus betul tu ya tak? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ahli panel bersama pada malam ini yang berbahagia Ustaz Ahmad Syukri, para penonton semua yang hadir pada malam ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya juga nak mengambil kesempatan ini sebelum menjawab soalan-soalan itu, ucapan tahniah kepada RTM sendiri atas ulang tahun RTM, Hari RTM yang ke-68. Bila Ustaz Ahmad Syukri membacakan tentang latar belakang Forum Perdana sendiri, ya, cerita lama-lama dulu, maka kita pun teringat. Rupanya bermulanya kita dengan Forum Perdana pada tahun, kalau saya sendiri tahun 98 itu mula baru sebenarnya dengan penjenamaan nama, ya, iaitu Forum Perdana. Jadi sebenarnya lah, balik kepada apa yang kita katakan tadi, ada sangkaan, ada pandangan, mungkin sinis, ada dakwaan dan pelbagainya ini tentang dakwah itu hanya tempatnya di masjid-masjid tadi ya. Mungkin itu kita kata dari satu segi ada betul, ada kurang tepat, ada tak betul. Itu satu segi. Tapi apa yang lebih menarik saya rasakan ialah pandangan itu, sangkaan itu, sinisnya pemikiran itu, sebenarnya itulah dakwah. Dakwah itu ialah seni memahami masyarakat. Dalam kepelbagaian yang kita dapat ini, kita sebenarnya sedang berdakwah. Dakwah itu ialah seni bagi saya memahami masyarakat dan memahamkan masyarakat. Dia adalah proses yang berterusan. Bahkan dia juga adalah suatu perjuangan sebenarnya. Memanglah kalau dulu, kalau Ustaz kata tahun kepada generasi hitam putih TV, saya pun sempat juga masa tu. Dulu kalau kata dakwah, dakwah adalah orang yang bertudung, itu dakwah. Jadi kalau dia pakai tudung, oh dah masuk dakwah, dia kata. Naik sikit, kalau tudungnya labu, oh dah dakwah kuat dah tu kan. Jadi itu fahaman masyarakat pada ketika itu tentang dakwah. Dakwah itu berkembang dan hari ini alhamdulillah bukan sekadar di masjid-masjid. Kalau kita buka kita punya handphone pun, ya ibu-ibu anak-anak kita ni, dalam situ ada dakwah juga. Sekarang pun dengan RTM dah ada live streaming, dah boleh tengok terus dekat handphone kita dan di mana-mana kita berada. Inilah perkembangannya. Tapi saya nak balik kepada apa yang saya sebut di awal tadi, bahawa kita harus melihat bahawa pemikiran, sangkaan, sinis dan sebagainya itu adalah rencam, adalah satu seni dakwah itu sendiri. Dakwah itu mesti boleh memahamkan masyarakat, dan untuk memahamkan masyarakat kita perlu tahu kefahaman masyarakat. Apa yang mereka sampaikan kepada kita adalah penerimaan mereka, dan penerimaan mereka datangnya daripada cara pemikiran mereka. Sebab itu kita seronok tengok malam ni bila yang bersama-sama dengan kita ini adalah daripada pelbagai peringkat usia. Anak-anak kita, ibu-ibu kita, para remaja kita, ya, mereka ini adalah golongan yang mana kita sebagai
orang yang dalam dakwah ini melihat dia sebagai kumpulan yang memberi input kepada kita. Inilah juga yang berlaku kalau kita lihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Saidina Abu Bakar mengambil orang muda yang usianya baru 22 tahun, ya, Zaid bin Thabit, untuk menjadi ketua projek Al-Quran. Input orang muda masuk di dalam dakwah itu. Begitu juga Ibnu Abbas yang diambil oleh Khalifah Saidina Umar sebagai ahli mesyuarat, sedangkan ramai orang-orang yang berumur pada ketika itu. Jadi ini yang kita nak melihat, bahawa masyarakat itu sebagai input dakwah, kita memahami mereka dan mendekati mereka itu. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, maknanya bahawa dakwah ini luas, bukan sekadar duduk di rumah Allah, tetapi di mana juga kita boleh menyampaikan dakwah dan mengambil manfaat daripada dakwah yang telah disampaikan. Oleh itu, saudara penonton dirahmati Allah, di pusingan permulaan ini kita telah mulakan rentak kita untuk berbincang soal bagaimanakah dakwah ini boleh terus menerus sampai kepada kita di mana saja dengan wasilah ataupun dengan platform media. Dan bagi anda yang ingin berinteraksi, menumpahkan soalan anda, boleh terus ke laman fanpage Facebook kami. Anda klik sahaja like kepada Forum Perdana Ehwal Islam, anda akan jumpa fanpage kami berwarna biru, dan tumpahkan soalan di sana, dan insya-Allah saya akan baca dari masa ke semasa untuk bertanyakan soalan kepada ahli panel kita. Baik, saudara penonton sekalian, kita akan berhenti rehat seketika sebelum kita kembali semula untuk membincangkan lebih lanjut lagi tentang tajuk kita, dakwah media. Kita kembali selepas ini. Dan di atas tajuk dakwah media, kita masih membincangkan sempurna dengan hari ulang tahun RTM ke-68. Kami bawa pentas Forum Perdana Ehwal Islam kembali ke RTM, kembali ke Ansapuri untuk kita sama membincangkan tajuk yang telah kita pilih pada malam ini. Sebelum saya nak lanjutkan perbincangan kita di pusingan yang kedua, saya nak baca dua komen yang begitu memberi inspirasi. Yang datangnya, yang pertama daripada Morashima, iaitu Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya dari Brunei dan saya sangat suka rancangan Forum Perdana Ehwal Islam ini kerana banyak perkara yang saya tidak tahu dapat saya belajar dan diberi penerangan dan mudah saya fahami. Tidak lupa sampaikan salam kepada seluruh warga RTM. Terima kasih kepada Shima dari Brunei Darussalam, dan juga daripada Yakut Yux, pelik nama Facebooknya ya. Datang daripada Kalimantan Barat, Indonesia. Subhanallah. Alhamdulillah, kami sekeluarga penonton setia acara ini. Salam cinta dan salam ukhuwah dari kami dari Kalimantan Barat, Indonesia. Terima kasih. Mungkin dia tonton live streaming yang Dr. Sharifah Hayati sebutkan tadi. Terima kasih kepada seluruh penonton setia Forum Perdana Ehwal Islam. Baik, kita nak pergi kepada pusingan yang kedua dan saya nak balik perbincangan kita kepada Ustaz Ahmad Syukri. Bila kita sebut tentang rancangan di TV, kita tak boleh lari daripada untuk bercakap. Bukan sahaja kita yang berada di pentas, tapi di belakang tabir itulah yang memainkan peranan paling penting untuk menerbitkan sesuatu rancangan. Sebagai contoh, penerbit, penolong penerbit, juru kamera yang bersama dengan kita malam ni, dan semua yang terlibat dalam kru penerbitan. Soalan saya, Ustaz Syukri, adakah mereka ini juga, penerbit, penolong penerbit, juru kamera, kerja mereka juga dikira sebagai kerja ibadah dalam menerbitkan program-program ini? Silakan Ustaz. Terima kasih saudara pengusi, saudara penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Asbahani menyebut bahawa manusia ini bila kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tiga matlamat penting. Yang pertamanya ialah lil ibadah, untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya ialah untuk kita menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Yang ketiga ialah untuk imarah, untuk kita makmurkan bumi ini. Jadi daripada penerangan Al-Asbahani membayangkan kepada kita itu kita punya matlamat. Datang kita ke dunia ini, kita mempunyai sesuatu yang harus kita tunaikan, yang harus kita lakukan. Kerana itu, apa sahaja perkara-perkara yang kita lakukan untuk mendukung agama, maka ia pasti mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjuk jalan kafa'ili, seperti dia membuatnya. Contohnya,
Kalau dia tak mampu bersedekah, tetapi ditunjukkan kepada orang itu di mana tempatnya yang sepatutnya dia bersedekah sebagai contoh, maka bila seseorang itu bersedekah, dia juga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana usahanya. Begitu juga dalam dakwah, kita kena yakin dan kita pasti sekali untuk menegakkan Islam, untuk menegakkan agama, kita mesti dalam jamaah, kita mesti lakukan secara ramai-ramai. Tak mungkin kita lakukan seorang. Macam program pada malam ini, kalau yang buat perkara ini, yang wujudkan program macam malam ni hanya 3 orang, saya ingat 3 orang duduk sini je lah, tak bergerak, tak ada siaran pun pada malam ini. Tetapi kerana wujudnya yang bantu kita, ada juru kameranya, ada juru tekniknya, ada juru make upnya. Sebab pengurusi tak handsome macam ni, tetapi kerana ada juru make upnya, dia handsome macam ni, penampilan yang sangat indah, penampilan yang sangat baik. Dan saya fikir ini kualiti yang perlu ada kepada program agama. Program agama tidak boleh dibuat hanya kerana program agama. Tak apalah kita buat lebih kurang, tak boleh. Sebab dalam Islam anjurannya yang seperti yang disebut oleh Rasulullah SAW, innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan an yutqinahu. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kalau seseorang hamba itu melakukan sesuatu pekerjaan itu, dia melakukan secara itqan. Dan harus diingat, kalau kita nak jadikan pekerjaan kita ni ibadah, tak kiralah ahli panel, tak kiralah dia adalah penerbit, penolong penerbit, juruteknik, apa pun pekerjaan yang dilakukannya, maka nawaitu pekerjaan kita itu sebenarnya untuk kita mendapat mardatillah. Dan setiap langkah kita datang ke sini untuk kita bekerja, itu adalah jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada nilaiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan satu perkara yang sangat penting juga kalau dalam dunia media ini ialah bila kita buat dakwah media ini, satu perkara yang sangat penting ialah jangan kerana tugas dakwah ini melalaikan kita daripada pekerjaan wajib. Kerana kita sibuk berforum jadi ahli panel, sembahyang pun tidak, tak boleh. Ataupun kerana sibuk sangat kita make up, ataupun kita nak bagi pengurusi ni handsome, sampai kita tinggalkan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang tak boleh. Maknanya kalau kita nak pastikan pekerjaan kita itu ibadah, sebagai contoh dalam konteks dunia media ini, pastikan pekerjaan itu, hasil yang kita buat itu adalah untuk mendekatkan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan abaikan sama sekali kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya fikir semua pekerjaan pun, bukan dalam dunia media saja, apa pun pekerjaan kita, jangan kerana kesibukan kerja kita, kerana mesyuarat kita yang tak putus-putus, nak jumpa pun tak boleh, sebab dalam sehari 10 mesyuarat, makan pun tak tahu masa mana. Jadi kerana itu kita kena letakkan bahu untuk jadikan amalan kita, pekerjaan kita itu sebagai ibadah. Jangan kita tinggalkan perkara-perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maknanya Ustaz bahawa juru kamera kita pun hari ni, Allahu Akbar, banyak pahala yang dia dapat menerbitkan program agama. Semangat abang kamera kita tu, makin zoom Ustaz nampaknya. Nampaknya kena macam tu lah. Subhanallah. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Itu maknanya subhanallah, apa yang kita buat atas dasar niat yang ikhlas, kemudian tepat apa yang Allah Ta'ala suruh, jangan tinggal apa Allah Ta'ala larang, maka semua apa yang kita buat ini akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik. Saya nak teruskan soalan kepada Dr. Sharifah Hayati. Saya nak sambut satu soalan daripada Facebook, Dr. sebelum kita pergi lebih jauh. Ada satu soalan daripada Nur Afikah Arifin. Dia bertanyakan bahawa dengan dahulunya orang berpandukan kepada TV, radio untuk dapat maklumat, dan hari ini dengan begitu hebatnya media sosial sebagainya ini, dan banyaknya fitnah yang wujud dalam media sosial. Mungkin doktor boleh komen sedikit. Terima kasih. Inilah satu perkara yang juga kita perlu berhati-hati. Dalam media kita boleh pilih sama ada media ini boleh membawa kita kepada kebaikan maupun media itu boleh membawa kita kepada keburukan. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang jangan kita menjadi tak turut
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebaliknya hendaklah kita watinu anfusakum. Hendaklah kita, tuan-tuan dan puan-puan, kalau jadi pak turut ni dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, kalau orang buat baik, kita buat baik, orang buat tak baik, kita pun buat tak baik. Itu pak turut. Jadi apa ada dalam media tu kita swallow, telan semua. Sebaliknya Rasulullah memberikan kita garis panduan, dan ini pun dah banyak diceritakan, ya, iaitu watinu anfusakum. Hendaklah kita ini pegang kepada prinsip kita, tahu mana yang betul, mana yang tak betul. Memang media ini ada pro, ada kontra. Dalam hidup kita ni ada positif, ada negatif. Tapi bila kita pegang kepada prinsip kebenaran yang banyak diajar di dalam ajaran Islam kita, yang kita banyak kali sebut juga, bila kita pegang kepada prinsip, yang kontra pun kita boleh pro kan, yang negatif pun kita boleh positifkan. Itu kekuatannya. Jadi dalam hadis itu kalau kita lihat, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kalau orang buat baik maka katalah aku akan ikut baik, tapi kalau yang tak baik, pada apa media sekalipun, pada apa cara sekalipun, aku akan terus berbuat baik. Jadi inilah yang kita nak ingat-ingatkan diri kita. Kita kata tangan kita ada tanggungjawabnya, ya. Sekarang media ini dengan sesentuh je, ya, dengan jari jemari saja, ya. Jadi kita boleh menjadikan jari jemari kita juga sebagai alat dakwah seperti yang disebut oleh Ustaz Syukri. Semua yang tuan-tuan lakukan, ya, hatta meletakkan bunga yang cantik supaya kita punya program ni berseri, ya, persembahan kita ini sedap mata memandang, ya, warnanya dan sebagainya, itu semuanya, setiap titik bengik itu kalau dilakukan untuk menarik kepada kebaikan, maka kita akan mendapat kebaikan. Jadi inilah yang kita nak ingat-ingatkan diri kita, supaya media kita ini membawa kita ke syurga, bukan media kita membawa kita ke neraka. Memperbanyakkan kita pahala, bukan menambahkan lagi dosa kita. Wallahu a'lam. Saya ingat satu pesanan yang begitu baik, tuan-tuan sekalian, supaya apa juga yang kita buat, biarlah kita ini bawa masyarakat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat pahala, dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak dapat pahala? Cukup senang pada waktu ini, share. Seronoknya Forum Perdana Ehwal Islam malam ni, share di dalam Facebook masing-masing, dan orang boleh tengok rancangan kita dan dapat manfaat, dan boleh tengok Ustaz Syukri malam ni, handsome Ustaz Syukri malam ni. Baik, dan juga Dr. Sharifah Hayati. Baik, saudara penonton sekalian, saya nak kongsi satu informasi yang ingin saya kongsikan dengan anda, bahawa tahukah anda sebenarnya RTM lah merupakan stesen TV dan radio yang pertama yang menyiarkan laungan azan di kaca TV dan radio yang mengajak orang supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah saudara penonton sekalian, sedikit perkara yang kita buat dengan baik, dan Allah Ta'ala akan bagi kurnia pahala kepada kita dengan cara sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Baiklah saudara penonton sekalian, kita akan kembali sekali lagi, kita akan berhenti rehat sekali lagi untuk kita redakan tempo perbincangan kita, dan kita akan kembali dengan soalan penonton daripada warga Angkasa Puri, insya-Allah. Kembali bertemu dalam Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Kami sedang bersiaran secara langsung dari Auditorium Perdana Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Saudara penonton dirahmati Allah, sempena dengan hari ulang tahun ke-68 RTM, pada malam ini kami bawakan Forum Perdana Ehwal Islam bersiaran secara langsung di Angkasa Puri, dan tajuk yang masih kita bincangkan sedari awal tadi adalah dakwah media. Dan dalam dua pusingan sebelum ini saya telah bertanyakan soalan kepada ahli panel, dan dalam pusingan ini saya nak bagi ruang kepada para penonton kita yang ada di auditorium perdana untuk bertanyakan soalan kepada ahli-ahli panel kita. Oleh itu, sekiranya sudah bersedia, saya persilakan penanya yang pertama, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya ada satu soalan. Nama tuan dulu. Nama saya Mak Izzuan bin Osman dari bahagian Perhubungan Raya RTM Angkasa Puri. Cik Izzuan dah berapa lama bertugas di RTM? Baru saja hampir 2 tahun. 2 tahun. Jadi ini ulang tahun yang kedua lah Cik Izzuan Ya, saya. Okey, di sini saya ada satu soalan yang ingin tanyakan pada ahli panel. Ada dakwaan yang mengatakan bahawa program-program di TV dan di media, terutamanya di media sosial seperti Facebook, Twitter dan YouTube,
Yang mana kebanyakannya program ini menyebabkan masyarakat kita pada hari ini lebih gemar untuk melihat di kaca televisyen ataupun di media-media sosial berbanding pergi ke masjid-masjid yang berdekatan. Dan jadi apa pandangan ahli panel berkenaan isu ini? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Cik Izwan. Tengok orang RTM tanya Ustaz macam pengacara. Nasib baik dia tak sebut Ustaz Hariri, turun saya nak mengacarakan program. Baik. Soalan yang cukup menarik, Ustaz Syukri. Saya ingat satu soalan realiti pada hari ini. Isunya adalah bila banyaknya program-program agama yang diterbitkan di TV menyebabkan orang kata, alah, kalau dah ada TV buat apa pergi ke masjid? Buka saja TV 1, tengok Ustaz Syukri. TV 1 Ustaz Syukri. TV 1 Dr. Sharifah Hayati. Banyak program agama, orang tak pergi ke surau masjid. Komen Ustaz. Baik, yang pertamanya ialah TV dia tak boleh mengambil fungsi masjid. Itu hakikatnya. Masjid ada statusnya, ada kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita lihat dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berkumpul satu kaum, satu masyarakat dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka buat dalam rumah Allah, dalam masjid, mereka membaca kitab Allah, mereka mempelajari kitab Allah. Maka ketika itu turun kepada mereka sakinah, turun kepada mereka ketenangan, turun kepada mereka rahmat, dan pada masa yang sama mendapat rahmat daripada malaikat. Saya sebut hadis ini untuk menggambarkan bahawa sebenarnya rancangan di televisyen ini hanya untuk mencetus kecintaan kita kepada ilmu, bukannya menggantikan fungsi masjid, fungsi ulama, fungsi kita berada dalam majlis ilmu untuk mempelajari Al-Quran. Tetapi bila kita menyaksikan umpamanya program Forum Perdana Ahwal Islam, contohnya cerita berkenaan dengan syukur, maka daripada situ kita akan berusaha untuk mempelajari nilai syukur dalam kehidupan kita. Maka kita akan mencari ilmu. Begitu juga kalau dalam forum perdana menceritakan yang halal, yang haram, maka perkara itu tidak boleh kita perolehi melalui rancangan itu saja. Kita kena keluar, kita kena baca, kita kena kaji. Dan bagi saya sebenarnya, bila orang banyak tengok program agama di TV1 sebagai contoh, maka sepatutnya lebih semangat dia untuk mencari ilmu, lebih cinta dia untuk mencari ilmu. Bukannya sekadar, oh saya sudah dapat ilmu, saya tak perlu pergi ke mana-mana. Justru itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Siapa yang berusaha mencari jalan untuk dia dapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala permudahkan kepadanya untuk jalan dia ke syurga. Jadi para ulama kata salaka ni, maksud di antara salaka ialah dia berjalan, dia bergerak, dia berusaha, dia tak boleh duduk rumah tengok TV semata-mata. Tapi ada juga para ulama hadis menyatakan salaka ini maksudnya daya usaha dia membaca, mengkaji, menonton, mendengar program-program agama supaya menambahkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengurusi, saya fikir ada satu perbezaan yang ketara di antara kita dapat kesedaran dengan kita dapat ilmu. Saya fikir, bagi saya, pendapat saya agak berbeza. Kesedaran mungkin boleh kita lihat melalui program agama, boleh. Tetapi kefahaman ilmu, saya fikir bukan dengan cara sebegitu, mesti melalui proses yang tertentu. Dan saya fikir insya-Allah orang yang minat program agama di TV, umpamanya di TV1 ni, insya-Allah dia akan mencari di luar, di masjid dan sebagainya. Apatah lagi usaha-usaha kita ni diletakkan sebagai satu bentuk perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lihat insya-Allah kalau dalam keluarga kita, umpamanya kalau kita menonton forum perdana pada malam ini bersama mak kita, bersama ayah kita, bersama anak kita, ini satu wadah yang baik. Kita kadang-kadang pengurusi, kita nak ajar anak kita, kita tak tahu.
nak cerita tentang tajuk tertentu kadang-kadang kita tak tahu. Kalau kita ajak sama-sama mencetuskan kecintaan kepada ilmu. Saya sebut berkali-kali supaya bila tercetusnya kecintaan kepada ilmu ni, maka akan berlaku perubahan-perubahan yang positif di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Maknanya Ustaz bahawa kita nak bawa apa yang ada di masjid itu mari ke rumah kita dan kita semarak untuk pergi semula ke masjid supaya kita tambah amal kita. Saya ingat lagi waktu kita mengikuti majlis tilawatul Quranul Karim yang buat di jauh-jauh, kemudian kita bawa ke kaca TV kita dan di rumah juga dapat ikuti sambil mengikuti bacaan yang telah dibacakan oleh qari dan qariah kita. Baik, kita nak sambut penanya soalan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Wais Al-Qarni daripada Sekolah Menengah Hafiz ataupun lebih dikenali sebagai Ma'had Hafiz Kelang. Ada dakwaan mengatakan bahawa program agama ataupun rancangan agama di TV ini hanya untuk orang tua ataupun orang-orang pencen je. Jadi soalan saya berbunyi, bagaimanakah untuk menarik anak-anak muda ataupun di kalangan remaja seperti saya sendiri untuk mendekati program-program agama ataupun rancangan agama di TV? InsyaAllah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada adik Uwais. Subhanallah, nampak bakatnya untuk bekerja di RTM sebagai pengacara Forum Perdana Ehwal Islam 10 tahun akan datang, insya-Allah. Baik. Adik Uwais Qarni tanya soalan, Doktor, begitu saya ingat bukan mewakili ayahanda kita, tetapi nak menyatakan bahawa satu stigma yang bersarang dalam minda mungkin setengah orang mengatakan bahawa rancangan agama, program agama layak untuk KOP, kelab orang pencen ataupun orang-orang tua sahaja. Mungkin bagaimanakah kita nak menarik orang muda supaya Khamis malam Jumaat dia tak pergi ke mana, tak merempit, tak ke mana, tengok Forum Perdana Ehwal Islam. Nak tarik orang muda ni, Doktor, silakan. Itulah, terima kasih kepada adik Uwais Al-Qarni, ya. Bagus itulah, ya. Ini datang ni sebab memang betul-betul minat ke terpaksa datang? Kita faham. Kita faham kan? Kita faham. Jadi memang itu perkara yang sama ada satu stigma ataupun itu realiti, tapi kita perlu menerima hakikat ini supaya kita dapat menambah baik rancangan-rancangan kita dalam media-media kita. Satu perkara ialah apabila kita nak menarik anak-anak muda macam adik Uwais kita, Uwais Al-Qarni kita ni, kita perlu faham juga generasi muda, generasi muda. Sebab itu saya teringatlah seorang ahli fiqh dan juga ahli hadis di Bandar Kufah yang mengatakan bahawa sebenarnya seseorang ulama itu tidak sempurna keilmuannya sehinggalah ia telah terlebih dahulu belajar daripada orang yang lebih tua daripada dia, belajar daripada orang yang lebih muda daripada dia, dan belajar bersama-sama dengan orang yang sebaya dengan dia. Itu nak menunjukkan bahawa pada orang yang lebih tua, iaitu kita kalau cakap tua kan marah pula, lebih lama, itu ada pengalaman dia, ada kematangan dia yang kita boleh ambil input. Bagi anak-anak muda, mereka ini sebenarnya apabila kita dapat input daripada anak muda, kita boleh membayangkan keadaan kita pada masa akan datang. Kerana anak-anak inilah nantinya yang akan mencorakkan masa depan. Kita faham cara mereka hari ini, kita akan dapat membayangkan keadaan pada masa akan datang. Sebab itu teori-teori barat ada mengatakan tentang generasi X, generasi Y. Kita mahu atau tak mahu, kita cuba memahami mereka. Yang saya mudahkan generasi ini dengan generasi misal kata SS lah. Generasi yang suka senang, generasi yang senang-senang aja lah, yang mudah-mudah aja, ya. Kalau bawa contoh, tak payah bawa contoh yang susah-susah lah. Kenapalah beristinjak cerita ustaz ni dengan batu? Kalau cerita istinjak dengan tisu kan bagus. Ini bukan realitinya lagi dengan batu. Contohlah, ya. Suka yang sensasi kadang-kadang, suka es yang seronok kadang-kadang. Dan kadang-kadang SS syok sendiri, duduk diam-diam senyum seorang, ya?
Ya, macam betul aja kan. Jadi kita kan secara tak langsung kita kena dapat input juga daripada generasi yang tak nak berat. Sebab itulah dalam kita bercakap, dalam kita menyampaikan, maka adalah seni ekspresi dakwah. Dakwah ni penuh dengan seninya, penuh dengan ekspresinya tersendiri yang mempunyai package-packagenya. Package persembahan, bagaimana sesuatu persembahan itu dibuat supaya dapat menarik golongan muda. Golongan muda pandai bila dia tengok ini bukan HD dia kata. Ni TV 1 HD ke tak HD ni. Jadi dia nak yang lebih presentatif ya, yang lebih sedap dipandang, lebih ni kan tak ya. Begitu juga package yang kedua, perlu ada pendekatan. Pendekatan kita apa? Pendekatan kita mengajak, pendekatan kita dengan penuh kasih sayang, sampaikan daripada hati, maka akan sampailah ke hati itu. Pendekatan kita bukan pendekatan menghukum, mengaibkan, memalukan misal kata. Ini lebih senang untuk diterima. Dan kemudiannya juga cara itu mestilah, walaupun persembahannya cantik, walaupun pendekatannya elok, tetapi penghasilannya mesti berkhasiat. Penghasilannya mesti berkhasiat. Benda yang disampaikan benar, sahih, betul, baik, albir, as-sidq mesti ada di dalam seni-seni ekspresi dakwah. Alhamdulillah, maknanya doktor bahawa dakwah ini memuji, memujuk, bukan mengeji. Itulah yang kita nak sampaikan kepada orang muda, insya-Allah. Baik, saya rasa tak adil kalau dua penanya sudah daripada kaum Adam, kita nak bagi peluang daripada kaum Hawa pula. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Aida binti Kamar Zaman daripada SAMT Sultan Isyamuddin. Ingin menanyakan soalan kepada ahli panel. Dengan kebanjiran media sosial seperti Facebook, YouTube dan Twitter yang siarannya tanpa sepadan sekarang, adakah ini boleh menggugat nilai ketemuran dan nilai agama yang negara kita pertahankan selama ini? Itu je dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada adik Aida. Yang ni datang terpaksa ke ikhlas juga ni? Ikhlas, alhamdulillah, subhanallah. Saya tengok wajah keikhlasan yang ada pada adik Aida kita, insya-Allah. Baik, Ustaz Syukri, mungkin kita nak sambut soalan daripada adik yang bertanya tadi tentang isunya hari ni. Facebook, Twitter, YouTube sebagainya. Hari ni kalau dia tak tengok Ustaz Syukri dalam live sekarang ni, mungkin dia boleh tengok di YouTube sebagainya. Tapi media sosial ini merentas sempadan, merentas negara, dunia tanpa sepadan, macam-macam boleh kita tengok. Yang terbuka, tertutup, semuanya ada. Mungkin boleh bagi panduan kepada adik-adik kita bagaimana cabaran, menghadapi cabaran media sosial hari ini. Silakan Ustaz. Dalam perbincangan ulama tradisi, mereka selalu mengungkapkan ungkapan as-sikin dhu haddain. Maknanya pisau yang mempunyai mata yang boleh kita gunakan sama ada untuk memotong daging sebagai contoh, ataupun pisau itu untuk menyembelih orang sebagai contoh. Jadi bagaimana seseorang itu menggunakan media yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan kata Facebook, jangan kata Twitter. Umpama kalau dalam contoh klasiknya pisau yang ada kepada kita, kita boleh buat yang baik dan juga kita boleh buat benda tak baik. Jadi apakah yang menggerakkan kita buat yang baik ataupun buat yang tak baik? Yang menggerakkannya ialah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu kalau kita lihat dari sudut pendidikan anak-anak, memang cabarannya jauh berbeza dulu, sekarang dan mungkin akan datang jauh berbeza. Zaman dahulunya kita kata nak sebut komputer, komputer pun tak wujud. Dan barangkali generasi yang umur 40, 50, 60 pun hari ni pun baru dapat. Tapi duk sengih semacam dah kat rumah, umur 60 dah ni. Sebab dia baru dapat. Tak boleh marah kat dia. Itu kalau umur 50, 60. Apatah lagi generasi umur 15, 18. Sebab itu saya katakan yang menggerakkan itu ialah keimanan. Yang menggerakkan itu ialah ilmu yang ada kepada seseorang untuk menapis sama ada betul ataupun salah. Justru itu kita lihat soal keimanan ini merupakan soal pokok
untuk menapis sesuatu yang datang daripada apa yang kita baca, apa yang kita lihat, dan akhirnya kembali kepada apa yang disebut oleh Allah, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Maksudnya dari sudut kod Al-Qurannya ialah kalau sampai kepada kita sesuatu berita, maka kita tak boleh terima begitu saja, tetapi mestilah melalui penelitian kita, melalui kajian kita, melalui tapisan kita, supaya akhirnya kita tidak membuat sesuatu yang akan menyesalkan diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, moga-moga dengan penerangan pencerahan yang telah diberitahu tadi dapat menjernihkan ataupun menjawab persoalan daripada adik Aida kita tadi. Sebelum kita nak berhenti rehat, saya nak bacakan satu komen di Facebook. Banyak komen tapi malam ni saya dapat satu dua saja yang saya pilih. Salah satunya iaitu Fazilah Bahari. Beliau mengatakan, saya kenali Forum Perdana Ehwal Islam ini sejak daripada sekolah lagi. Waktu itu saya dan keluarga pergi ke rumah ketua kampung untuk melihat Forum Perdana Ehwal Islam. Hari ini umur saya 47 tahun dan saya masih menjadikan malam Jumaat saya sebagai malam untuk Forum Perdana Ehwal Islam. Terima kasih kepada Cik Fazilah Bahari. Baik, untuk kesimpulan ini saya nak mulakan dengan Dr. Sharifah Hayati dahulu sebagai kata-kata akhir, pesanan, pedoman kepada seluruh penonton pada malam ini tentang tajuk yang kita bicarakan, dakwah media. Silakan Doktor. Terima kasih Ustaz Hariri. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan, sebenarnya satu realiti ialah dakwah dan media itu tidak dapat dipisahkan. Apa yang penting ialah membina chemistry antara kedua-duanya. Media itulah antara cara yang boleh mengembangkan dakwah. Dan daripada dakwah itulah sebenarnya kita menjadi khaira ummah. Kerana Allah menyebut di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita semua adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu bukan nilai yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad tanpa usaha. Satu daripada usahanya adalah dakwah. Dia bukan give value, tapi dia earn value. Kita akan dapat dan jadi umat yang terbaik antaranya melalui dakwah. Dakwah apa? Ajak kepada yang baik dan elakkan kepada keburukan. InsyaAllah dengan itu kita akan membina kelompok dakwah masyarakat yang sempurna, yang baik, insyaAllah. Baik, terima kasih sebagai doktor. Jadi saya tidak ada soalan akhir kepada Ustaz Syukri kerana Ustaz yang memulakan, maka Ustazlah yang perlu mengakhiri, memberi pesanan akhir kepada seluruh penonton. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih yang berbahagia Ustaz Hariri, muslimin muslimat yang saya hormati. Saya nak sebut di hujung pertemuan kita pada malam ini kata-kata yang disebut oleh seorang tokoh pendidik dalam gerakan Ikhwan Al-Muslimin. Kata-katanya yang masyhur ialah nahnu du'atun la qudah. Kita semua adalah doa. Kita semua adalah pendakwah. Kita bukan sebagai penghukum. Tugas kita ialah untuk menyampaikan dakwah, memberi kesedaran kepada masyarakat, mengingatkan masyarakat bahawa akhirnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga tugas ini dimainkan oleh media. Dan sudah tentu media yang berwibawa mesti menyampaikan mesej yang betul ini, memberitahu kepada masyarakat hakikat tentang Islam yang sebenarnya dan juga tentang apakah ajaran Islam yang syumul, yang lengkap itu kepada masyarakat, supaya inilah di antara sebagai saham kita dalam kehidupan kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di hujung ini juga saya mengucapkan tahniah dan juga syabas kepada warga RTM yang menyambut ulang tahun yang ke-68. Mudah-mudahan apa sahaja yang kita buat dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dengan kata-kata akhir daripada kedua-dua ahli panel kita tadi telah memberi inspirasi dan motivasi kepada kita. Walau apa jua yang kita lakukan, kita mesti lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kerja kita sebagai kerja ibadah, insya-Allah akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita, yang bagi Ustaz Syukri, yang bagi Dr. Sharifah Hayati, kerana sudi untuk bersama dengan kita menumpahkan ilmu mereka kepada kita malam ini. Dan juga tidak dilupakan kepada RTM dan JAKIM yang telah memungkinkan siaran secara langsung ini berlangsung di Auditorium Perdana Angkasa Puri. Dan tidak dilupakan kepada kedua-dua ataupun VIP tetamu kehormat kita malam ini yang berbahagia, Datuk Cik Azimi bin Cik Harun, Timbalan Ketua Siswa 2 Kementerian Komunikasi dan Multimedia, dan yang berbahagia Datuk Nur Hayati binti Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Biasa, yang telah istiqamah
komitmen bersama dengan kita pada malam ini insya-Allah. Dan kepada anda seluruh penonton Malaysia, seluruh penonton setia Fora Perdana Ihwal Islam, saya ingin tinggalkan anda dengan sepotong hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain. Moga-moga kita menjadi orang yang memberi manfaat pada orang lain, dan saya tinggalkan kata-kata akhir itu untuk kita muhasabah pedoman pada malam ini. Insya-Allah kita akan berjumpa sekali lagi pada minggu hadapan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan jumpa lagi.